Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulinal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa maradati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya muliakan, saya kasih Al-Fadil, Tuan Guru kita, Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radhi. Yang saya hormati, Datuk Bandar, Anis Bandar Ejo Baru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Yang Berusaha Setiausaha Haji Miswan bin Yunus, Yang Berusaha Timbalan Setiausaha Senior Hajah Nazatul Shima binti Muhammad, Ketua-Ketua Jabatan, Warga Kerja Majlis Bandar Ejo Baru, Warga Bandar Ejo Baru, dan warga net ataupun mereka yang bersama-sama dengan kita dalam majlis ilmu kita, dalam program kelas mengaji kita pada malam ini dari daripada Facebooknya, daripada Webex-nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kefahaman, insya-Allah. Jadi kita menyambung lagi, kita punya pengajian kita masih lagi dalam surah Al-Mulk, insya-Allah. Al-Mulk pada awal-awal ayat. Dan tanpa buang masa, dengan itu saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radhi bagi meneruskan sesi kelas kita. Falyatafaddal mashkura. Okey, terima kasih. Sekejap. Terima kasih sahabat saya Ustaz Aiman yang berusaha, Datuk Bandar MJB, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, yang berusaha, yang berbahagia Haji Miswan bin Yunus, berusaha Engineer Haji Nazatul Shima binti Muhammad, seterusnya ketua-ketua jabatan, warga kerja dan warga kota, penuntut-penuntut ilmu yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama pada malam ini kita bersama dalam majlis yang dikatakan taman-taman ilmu. Dan mudah-mudahan kita bersama dengan para malaikat yang mulia. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Taala memberkati usaha kita dalam bab ilmu ini dan mendapat ganjaran sebanyaknya di sisi Allah SWT atas kasih sayang dan rahmat Allah, mengurniakan kekuatan, mengizinkan kita hadir pada malam ini. Jadi, kita teruskan pembelajaran kita pada malam ini, iaitu kita akan sentuh tajuk kita malam ini, Maratibul Ghunnah atau maratib, tahap-tahap ghunnah, 5 martabat ghunnah pada bacaan surah Al-Mulk ayat 1 sampai 5. Lihat paparan ini. Baiklah, kita mulakan. Saya akan paparkan sekejap ya. Saya akan paparkan surah Al-Mulk terlebih dahulu. Jadi suratul Mulk yang kita akan baca pada malam ini, kita akan lihat ya, ayat 1 sampai 5 terlebih dahulu. Di sini saya paparkan.
Kita semak dulu dia punya bahagian bidang maratibul gunnah kita. Maratibul gunnah ataupun maratib bacaan dengung. Sebelum kita teruskan, kita bincangkan tentang gunnah ini, kita kembali kepada apa yang dimaksudkan dengan gunnah. Apa yang dimaksudkan dengan gunnah. Kita pernah bincang sebelum ni, jadi kita nak membincangkan secara ringkas dan aplikasi pada ayat kita nak baca malam ini. Okey. Jadi yang pertama sekali, gunnah ini, mari kita semak sama-sama. Gunnah adalah merupakan sifat huruf. Gunnah merupakan sifat huruf. Ini gunnah adalah merupakan sifat huruf. Al-gunnah ni dalam bahasa Arab. Al-gunnah ni dalam bahasa Arab ni maksud dalam bahasa Melayu sengau. Suara sengau daripada rongga hidung ataupun dengung. Ini adalah istilah yang digunakan dalam bahasa Melayu lah. Iaitu dengung ini, iaitu bunyi sengau. Dan tempatnya pula adalah di rongga hidung. Rongga hidung bahagian mana? Ini dia. Rongga hidung daripada hujung hidung ni ikut pada garisan yang saya buat tu. Ini adalah tempat gunnah. Rongga hidung. Gunnah mesti duduk di bahagian hidung. Istilah bidang tajwid disebut khayshum. Khayshum. Itu duduk di bahagian makhraj khayshum ni maknanya di rongga hidung. Dan huruf yang terlibat dengan gunnah ni, gunnah adalah sifat huruf dan dia terbagi ada 5 martabat. Tempatnya di sini, di rongga hidung. Okey. Saya sebut tadi sifat huruf kan. Sifat huruf ni sifat huruf tu, dia sifat huruf yang tunggal. Untuk pengetahuan secara lalu saja ni, sifat huruf terbagi 2. Satu sifat huruf yang berlawan, satu lagi sifat huruf yang tanpa lawan. Dia duduk sendirian, tidak ada lawan dia. Yang kita nak bincang ialah sifat huruf yang tanpa lawan. Dia duduk inilah kumpulan tanpa lawan. Pertama qalqalah. Yang ni semua tak ada lawan dia lah. Safir, tafashi, istiqalah, inhiraf, ikrar, gunnah. Ini dia yang kita nak bincang. Gunnah adalah merupakan sifat huruf yang tanpa lawan. Nama bahasa Melayunya dengung. Huruf yang terlibat dengan gunnah dalam huruf hijaiyah ada 2 sahaja. Dan huruf hijaiyah yang lain tidak boleh diguna untuk digunakan atau didengungkan. Tak boleh. Yang terlibat dengan gunnah ni adalah nun, huruf nun dan juga huruf mim sahaja. Okey. Kalau nak baca Quran yang terlibat dengan gunnah ni, nun lah. Nun mati atau mim mati. Ataupun tanwin. Sama ada tanwin selari. Ini selari Yang ni selari namanya. Ataupun tanwin yang tidak selari. Yang tidak selari. Tidak selari macam ni? Yang macam ni. Kan? Ini tidak selari. Ini tidak selari. Bentuk dia macam ni. Ataupun tanwin yang bentuk dia ataupun tanwin yang bentuk dia begini. Baris atas dia ada mim begitu, baris bawah dia begini. Okey. Jadi untuk pengetahuan, tanwin ni apa terkait pula dengan nun mati ni atau mim mati? Dia memang terkait dengan nun. Dia terkait dengan nun. Sebab semua bentuk tanwin, yang tak kisahlah bentuk macam mana lah, sama ada selari atau tidak selari ni, atau tidak selari, semua bentuk tanwin sebenarnya adalah nun mati. Nun mati dia inilah. Nun mati. Okey, setakat ni boleh faham tak? Kalau tak, boleh tanya ya. Ni saya buka kat chat. Kat chat ni kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak jelas, beritahu. Okey, saya dah maklumkan dalam tu. Saya beritahu tadi. Saya beri salam tu. Sekiranya ada soalan, boleh kemukakan di sini. Okey, kalau ada tak jelas, beritahu. Okey, setakat ni, itu dia maksud gunnah. Gunnah ni adalah sifat huruf. Dan huruf yang terlibat dengan gunnah adalah nun dengan mim. Tempat gunnah di hidung tadi saya dah tunjukkan. Dan sekarang ni kita terus kepada martabatnya. Martabat gunnah. Ini martabat gunnah ni. Ada 5.
Okey. Martabat guna ada 5. Yang pertama musyaddadah. Musyaddadah. Musyaddadah ni ialah iaitu dengung yang melibatkan 2 huruf iaitu nun atau mim tapi dia bersabdu. Nun yang bersabdu, satu lagi mim yang bersabdu. Okey. Itu untuk yang nombor 1 ni, musyaddadah. Musyaddadah ni yang bersabdu. Kenapa dia duduk martabat nombor 1? Sebab dengungnya, dia punya dengung duduk dekat hidung di bahagian keseluruhan hidung. Itu sebab dia duduk nombor 1. Kadar gunahnya dengungnya 2 harkat. Mana tempat dia tu kat mana? Kat ni hidung ni sini. Dekat sini. Dia duduk penuh di hidung sini. Sini ya. Sini. Duduk penuh. Contoh saya tunjuk sebelum ni, nun sabdu kan? Kita bariskanlah cuba. Tekan kat hidung, penuh kat rongga hidung. Penuh kat rongga hidung. Inna. Cuba baca semua. Inna. Satu lagi, contoh huruf mim, kita ambil mim lah. Mim. Imma. Cuba baca. Bibir rapat. Imma. Imma. Ya. Tak nampak tak? Gunahnya tu penuh di rongga hidung. Di rongga hidung dengan kadar 2 harkat. Itu sebab dia level nombor 1. Okey, habis. Nombor 2, mudghamah. Mudghamah ni apa saja hukum yang digabungkan, iaitu idgham lah. Apa saja hukum idgham yang mempunyai dengung. Dengungnya level nombor 2. Sebab dia melibatkan sebahagian hidung. Mana sebahagian hidung? Ini sebahagian. Daripada sini bawah ni, dia masuk sini sebahagian. Sebahagian hidung saja. Habis lagi sebahagian lagi bunyi mana keluar? Sebahagian suara di hidung dan sebahagian lagi adalah di bahagian mulut. Dia dibahagi 2. Suara mulut tetap keluar dan suara hidung pun ada sekali, sebahagian saja. Mulut tetap keluar suara. Dan sebahagian lagi suara dia naik ke hidung, ambil sebahagian saja hidung. Itu nombor 2, dia mudghamah. Contohnya may yaqulu, nun mati bertemu ya. Okey. Nun mati bertemu ya. Okey, dengung dia ma. Lepas ma, mulut keluar suara, hidung pun masuk ke hidung. May. Dua-dua ruang keluar. Rongga mulut keluar, hidung pun keluar. Dia bagi 2. May yaqulu. Cuba baca. May yaqulu. Itu namanya mudghamah. Dia level nombor 2. Sebab dia ambil sebahagian daripada hidung. Yang ketiga, mukhfah. Mukhfah ni apa saja hukum yang bila kita praktikkan bacaannya melibatkan bacaannya disamarkan ataupun disebut ikhfa. Ikhfa ni maksudnya disamarkan bunyinya. Apa sajalah yang dengungnya perlu disamarkan bunyinya tu, disamarkan je, level nombor 3 lah. Apa saja hukum maknanya melibatkan hukum yang ada ikhfa. Termasuk iqlab. Kenapa dia duduk nombor 3? Sebab dia tak guna semua hidung. Dia tak guna semua. Dia guna 3 tempat. Hujung atau disebut dalam kaedah tajwid a'la, ataupun tengah hidung disebut sebagai wusta, ataupun pangkal hidung atas sekali kat hidung tu, pangkal hidung disebut sebagai adna. Ini ikhfa. A'la, tengah, ikhfa. Wusta, pangkal, ikhfa, adna. 3 tempat. Dan huruf-hurufnya telah ditetapkan. Kalau di hujung hidung, hurufnya ada 3. Ta, dal, ta. 3. Kalau di tengah hidung, ada 11 huruf termasuk huruf ba. Hukum iqlab pun masuk di sini. Secara disamarkan mimnya, duduk di tengah huruf ba. Fa, jim, zal, zai, sin, shin, sad, dad, va, ba. Ba masuk.
Ini dengungnya duduk mana? Tengah hidung, wusta. Pangkal hidung ada 2 huruf. Huruf yang qaf, kaf. Pangkal hidung sini. Okey? Dengungnya kena letak. Macam mana dengung hujung hidung? Hujung hidung ni suara mulut tetap keluar. Dia walaupun dengung, suara mulut ni perlu keluar juga untuk mengimbangkan bunyi masuk ke hidung tu. Bunyi masuk ke hidung tu tak boleh masuk penuh. Tak boleh. Jadi suara yang banyak tu kena diimbangkan. Mulut ni yang mengimbangkan suara mulut dan suara hidung ni. Kalau nak duduk hujung ni, suara mulut kena banyak. Penuhkan ke mulut, masuk sikit ke hidung. Dengar saya bunyikan, ni hujung hidung. Dengar saya balancekan suara daripada mulut ke hidung. Mulut dulu, mulut naik sikit ke hidung. Maintain. Itu hujung hidung punya dengung. Untuk tengah hidung, balancekan suara mulut, balancekan bahagian tengah hidung. Suara tengah hidung. Mulut keluar. Fokuskan suara ke tengah hidung. Itu tengah hidung. Mulut keluar, ambil pegang tengah hidung. Mulut dulu. Naik pelan-pelan ke tengah hidung. Daripada mulut ni keluar. Naik ke hidung sampai tengah. Itu bunyi dengung tengah hidung. Daripada mulut ni keluar, naik pelan-pelan ke pangkal pula, ke pangkal. Keluar daripada mulut, naik pelan-pelan. Itu bunyi dia. Tolak sampai atas. Itu dengung pangkal hidung. Lain macam malam ni belajar. Ada pangkal. Pangkal apa tadi? Tolak sampai atas. Tengah. Ujung. Lain. Dengung dia lain. Tiga-tiga lain. Okay. Nanti kita akan aplikasikan bunyi ni pada pembelajaran kita. Sekarang, dia nombor apa ni? 3. Habis. Muzharah ni dengung kat mana ni? Muzharah ni dengung untuk nun yang dijelaskan bacaannya. Atau tanwin yang dijelaskan bunyinya. Nun apa? Nun yang ada tanda mati lah. Mana-mana yang ada tanda mati bagi nun, jelaskan dia. Mim, jelaskan mati dia. Jadi jelaskan ni, kadar dia taklah sampai 2 harakat. Dia sekadar menyempurnakan sifat gunnah di hidung saja. Contohnya, man, nun mati. Man, tekan kat hidung sikit. Man, cuba bunyi, man. Man. Jadi jelas kan bunyi nun tu. Dia ada sedikit guna. Yang paling sikit sekali guna di hidung adalah yang berbaris. Nun yang berbaris atau mim yang baris. Contohnya mana. Mana. Nun baris atas, nun baris atas. Mana. Cuba baca. Mana. Dia nampak macam tak ada gunah. Ada gunah di hidung tapi sangat sedikit. Itu sebab duduk nombor 5. Dia level dia sikit lah. Sebab dia tak masuk banyak kan. Okay, kita kembali pada ni. Mari kita fokus. Sekarang ni kita berfokus. Kita fokus gunah yang bermasalah. Yang bermasalah. Yang bermasalah. Maknanya kita lihat ayat 1. Mana gunah yang susah yang banyak orang buat silap. Banyak orang buat silap. Kita bulatkan lah. 1. Ni banyak kadang dengung tak tepat. 1 je lah kat situ nampak. Yang gunah yang biasa berlaku kesilapan. Ayat 2. Wahuwal azizul ghafur. Tak ada ayat 2 tak ada. Ayat 3. Kita ambil yang bermasalah saja ya. Yang kalau yang biasa-biasa tu kita tak adalah sentuh sangat sebab kita masih singkat. Nak bincang yang susah ni pun ambil masa yang lama nak betulkan ni. Jadi kita berfokus. Fokus yang susah saja. Mil tafawud. Ni ada satu mil tafawud. Mil futur. Okey. Mim bersabdu. Okey. Mana lagi? Okey. Habis. Ini yang betul-betul nak fokus yang ni je. Tak banyak Yang betul-betul yang banyak kesilapan kat sini lah.
Yang pertama, right, kita bincang ni satu dulu. Ini dengung, macam-macam bunyi orang bunyikan ni, dengung ni. Tak apalah pasal kita tak bincang, tak belajar lagi kan, tak apa. Okey, tanwin bertemu qaf. Tadi dengar huruf qaf tadi duduk mana? Huruf di bahagian mana tadi? Kalau dalam apa ni? Ni di bahagian mana huruf qaf? Duduk dekat sini, nombor 3. Dengung dia 2 harakat. Nombor 3 ni dengung ni 2 harakat kadar gunnah dia. Panjang 2 harakat. Dan tempatnya ada 3 tadi kan? Ada 3 tempat tadi. Duduk mana? Ujung, tengah, pangkal. Mana satu huruf qaf? Qaf dengan kaf. Duduk mana? Pangkal atas. Dia punya bunyi dengung dia macam ni. Tolak sampai atas. Okay, kita ambil ayat ni. Macam ni nak bunyi tu, nak aplikasi dengan bunyi tadi tu. Ni, dengar saya baca. Sya, satu bunyi. Ya, mati tengah lidah naik. Syai, tengah lidah. Hamzah, baris bawah. I, baris tanwin tak ada. Baris tanwin telah diikhfakan. Ini hukum ikhfa kan. Baris tanwin telah disamarkan. Ikhfa maksudnya disamarkan baris tanwin ni dan berserta dengung. Dengung ni di atas, ke pangkal tadi. Jangan saya baca pelan-pelan. Syai. Semua kena jelaskan ni. Ni bunyi ni sya. Tengah lidah naik. I naik. Syai. Tengah lidah naik. Hamzah baris bawah. I. Syai. I. 3 bunyi dah. Lepas tu, ni samarkan. Ikhfakan. Ikhfakan kat pangkal hidung tadi. Syai'in. Memandangkan qaf ni sifat dia isti'la. Tebal ni. Pangkal lidah naik. Jadi dengungnya tebal lah. Pangkal lidah naik, bunyi akan tebal. Bunyi dia tebal. Bunyi dengung tu, dengung kat atas, kat pangkal hidung. Tapi bunyi dengung tu tebal sebab pangkal lidah naik bersebabkan sifat qaf. Kita nak nyebut qaf ni, dia mesti tebal, mesti naik ke pangkal. Jadi kita masa dengung tu pangkal lidah dah naik. Pangkal lidah dah naik. Syai'in. 2 harakat 2 harakat. 2 harakat. Cara kira macam ni sekejap. Saya tunjuk kat ni. Belakang. Okey. Syai. Saya tunjuk ni ialah keluarkan gambar. Okey. Syai. Syai. Tengah lidah ni. Syai. Sebab huruf ya tengah lidah. Rumah dia tengah lidah. Syai. I. I. Lepas I. Naik ke atas. Atas ni. Syai. In. Mulut. Pangkal lidah ni. Syai'in. Pangkal lidah naik tu macam mana? Ni. Qaf atas sekali. Ni. Tu. Pangkal lidah ni macam ni. Ni. Gambar raja ni. Syai'in. Naik. In. Baru dia tebal. Baru bunyi dia tebal. In. Tolak sampai atas. Kat pangkal hidung. Syai'in qadir. Sila baca. Latihan. Syai'in qadir. Aywa, ahsan. Okey, lagi siapa yang nak cuba? Ni kita betulkan baca. Kita telaki terus. Siapa nak cuba, boleh cuba, tak apa. Saya dengar, saya tak nampak orang ni, muka tak nampak ni. Jadi baca je. Saya nak baca Ustaz. Saya semakkanlah. Nak tengok, nak semak dengung ni. Ketepatan dengung. Ketepatan dengung. Yang nak baca tak? Cuba, sila. Dia nak baca, sila. Cuba. Tengok soalan ni. Ada yang nak tanya, ada soalan, boleh tanya. Boleh bagi mesej. Ni. Boleh type kat dalam kita punya chat. Mesej. Saya baca. Saya letak handphone dekat depan saya ni. Ada soalan, boleh tanya. Kalau nak baca boleh. Baik. Syai'in. Tolak sampai atas. Syai'in qadir. Cuba. Sila. Tak salah mencuba. Tak rugi mencuba. Cuba je. Salah betul tak apa. Kan? Kita belajar. Kita belajar. Ini baru kita fokus. Detailkan. Dapat dengung bagi huruf-huruf apa. Detailkan dia. Okay, kalau tak cuba rugilah. Saya tolong semakkan. Kita santai-santai je malam ni. Tak perlu nak serius sangat.
Cuba. Salam cuba. Tak rugi mencuba. Okey. Ada yang nak tanya? Ada yang nak baca? Nak tanya pun boleh. Tanya soalan pun boleh. Tak apa. Ha. Okey. Ada yang nak cuba lagi? Kalau tak, kita pindah lagi. Ada banyak lagi ni. Okey, ni satu. Terus. Yang kedua yang menjadi bermasalah ketika dengung ni. Okey, yang dengung dekat mana ni? Tanwin bertemu po. Ni. Ni tanwin bertemu huruf po. Mana pula tempat dengung dia? Tengoklah. Kat mana tempat dengung dia? Tanwin bertemu po. Po huruf tadi duduk kat mana? Ta, zal, po. Duduk dekat hujung sini. Hujung hidung. Macam mana dengung hujung hidung? Mulut. Keluarkan mulut dulu suara. Naik sikit ke hidung, hujung hidung. Sikit je jangan masuk dalam. Hujung sikit je. Mulut naik sikit. Itu je. Kat situ je. Jangan masuk dalam. Tak mau dalam. Depan ni hujung hidung je. Okey, okey. Testing. Mana tadi ayat tadi? Okey, tengok tu. Satu, ma, dua harakat, wa, dua harakat, ti, satu harakat. Satu lagi tanwin, ikhfa, samarkan baris tanwin kedua. Samarkan tu dengan dengung sama dengan dengung tadi, hujung hidung dengung dia. Memandangkan bertemu dengan po, sifat dia tebal, naik pangkal lidah. Masa dengung tu kena naik, kena ambil sifat dia, kena ambil sifat po. Kena ambil. Tak boleh tinggalkan, nanti bunyi dia nipis pula. Dengung dia tebal, macam ni. Po dia hujung hidung. Dia hujung lidah menyentuh ke atas. Jap, gambar raja dia bukan ini. Ni. Itu. Tengok gambar raja. Hujung lidah sentuh pangkal gigi atas. Yang jadi dia tebal. Pangkal lidah tu naik. Pangkal lidah nampak belakang tu. Pangkal lidah mesti kena naik. Masa dengung, pangkal lidah dah naik. Masa dengung tu. Samawati. Okay. Standby. Ti. Lepas ti, pangkal lidah naik. Tio. Ujung dengung mana? Hujung hidung. Banyak pula nak kena fokus. Sabar pelan-pelan Okey, pelan-pelan Ti, lepas ti. Hujung hidung, pangkal lidah naik. Dua benda kena fokus. Hujung hidung, dengungnya hujung hidung. Dalam masa yang sama pangkal lidah naik. Samawati. Dia kenapa bunyi dia tebal macam tu? Pangkal lidah saya naik kan? Pangkal lidah naik. Bunyi dia tebal. Tapi hujung hidung. Samawati tibaqa. Dengar saya baca sekali lagi. Samawati tibaqa. Dia baca lambat ni, bagi nampak. Berlambat berlagu sikit lah pasal dia baca lambat. Dengar saya lagi. Samawati tibaqa. Nampak dengung dia tu hujung hidung. Samawati tibaqa. Itu dia. Okey, latihan. Sila baca. Sila cuba. Sila cuba. Bunyikan. Samawati tibaqa. Okey, bagus. Ayuh, ahsan. Barakallahu fik. Okey, cuba lagi. Siapa nak cuba lagi silakan. Bunyikan. Hujung hidung, dengung. Tebalkan dengung dan hujung hidung, kedudukan dengung. Samawati tibaqa.
Syafiq. Dia cuba. Okey. Bagus. Okey, ada yang cuba? Itu dia dengungnya hujung hidung. Okey. Okey, seterusnya nun mati bertemu ta. Ni nun mati bertemu ta. Ni nun mati bertemu ta. Kat mana tempat dengungnya? Dengung kat mana tadi? Hujung hidung. Sama macam tadi, hujung hidung. Macam mana hujung hidung? Mulut dulu. Sikit je hujung hidung. Itu dengung tak apa. Ta. Tapi huruf ta bunyi dia nipis. Jadi jangan naik pangkal hidung. Ta jangan naik pangkal hidung. Jangan naik pangkal lidah. Jangan naik. Nanti tebal. Dengung nipis. Hujung hidung dan nipis. Dengar saya baca. Mi. Lepas mi, samarkan. Nun disamarkan. Nun tu diikhfakan lah. Ikhfa. Samarkan nun. Nun jangan jelaskan nun. Nun dah disamarkan. Dengar macam ni samar dia. Samar dengan dengung. Hujung hidung. Mi. Hujung hidung. Mi. Tafawut. Dengar sekali lagi. Tafawut. Hujung hidung. Tafawut. Dengungnya nipis. Sebab ta. Dia nipis. Jangan po. Ta. Hujung hidung. Hujung lidah. Hujung lidah menyentuh ke pangkal gigi atas. Huruf ta nipis. Ta. Jadi mulut nipis. Bunyi dia nipis. Dengungnya nipis. Lidah nak nyentuh huruf ta. Lidah nak naik atas. Huruf ta. Tafawut. Jadi ada ayat tadi. Sini. Ya. Sila baca. Tafawut. Tafawut. Aywa, ahsan. Tepat. Macam tu. Cuba. Hujung hidung dah nipiskan. Okey. Ada lagi tak? Okey. Okey, ni. Nun mati bertemu. Masih segan lagi, Ustaz. Ya? Ramai masih segan lagi ni. Tak ada. Yelah, betul lah. Mungkin dia orang baca ni, mereka tak buka mikrofon, baca di rumah. Tak buka mikrofon. Tak apa, tak ada masalah. Tapi siapa yang nak cuba perdengarkan, jadi guru itu sebab namanya talaqi. Talaqi ni maknanya berdepan. Berdepan ni maksudnya walaupun kita online, tapi kita perdengarkan bacaan dengan guru semak lah. Kalau tuan-tuan baca sendiri, tak ada siapa semak. Betul ke tidak? Itu sebab pembelajaran Quran dia mesti untuk belajar lafziyah. Ini namanya belajar lafziyah. Orang kata fizikal sebutan bacaan Al-Quran, ayat Quran ni, dia memang kena berguru. Kena guru duduk depan. Sahkan bacaan kita. Jadi sangat rugi sekiranya belajar lafaz Quran secara bacaan tanpa semakan. Rugi masa rugi. Jadi kalau bolehlah, kalau tuan-tuan baca, saya sahkan. Tepat tidak? Benda ni santai je. Tuan baca, saya sahkan. Okey, ahsan. Taib. Bagus kan? Betul lah tu. Kalau tak tepat pun tak apa. Saya cuba bantu. Macam mana nak bagi dia tepat mengikut kadar gunah yang sepatutnya. Dia mesti. Quran belajar secara lafziyah, dia tak boleh dipisahkan dengan talaqi dan musyafahah. Macam mana keadaan pun pembelajaran ni memang cara begitu. Okey. Ada nak cuba lagi tak?
Mil. Ni dengung betul fa. Okey. Kalau bertemu fa, nun mati bertemu fa. Sama juga hukum ikhfa. Kedudukan dia kat mana? Ni. Kalau fa tengah hidung. Tengah tengah. Tengah. Ni tengah hidung. Bibir macam fa, dengung di tengah hidung dan nipis dengung dia. Mi tengah. Mi bibir macam fa. Dia memang sebelum menyebut fa tu kena dengung dulu. Mi tu tengah hidung. Okey, siapa nak cuba? Sila. Cuba kan? Mi. Mana jadi? Jadi. Okey, Aiwah. Ahsan. Boleh. Tahniah. Nipiskan. Bibir fa lebar. Supaya dia tak tebal. Tengah. Okey. Nipis. Jangan tebal. Jangan dia tengah tapi bunyi dia tebal. Tak mau. Nipiskan. Lebar. Turunkan pangkal lidah. Okey, cuba tak apa latihan. Cuba baca. Silakan. Cuba dulu. Dengung bertemu fa. Okey. Tak apa, saya memang tunggu. Saya tahu adik baca di rumah, baca sendiri. Tak ada masalah. Bolehlah baca. Cuba dulu. Cuba latihan dulu. Kalau ada confident, bolehlah. Buka mikrofon. Nak buka mikrofon bukan senang juga tu. Okey. Kemudian, terus lagi. Mim bersabdu. Ni gunah apa? Yang bersabdu ni gunah tempat kat mana ni? Yang bersabdu dia dipanggil musyaddadah. Level nombor 1 tadi. Martabat gunah nombor 1. Kena guna seluruh hidung. Panjang gunah dia 2 harakat. Penuh hidung. Okey. Dengar pasti baca. Bibir rapat. Tekan kat hidung. Penuh hidung. Farji'i. Dengar saya baca sekali lagi. Farji'i. Cuba baca tuan. Cuba. Farji'i. Ayuh, tepat. Tahniah. Okey, macam tu. Lagi ada lagi ni? Ada berapa dia? 3 yang paling. Ni lagi. Ni pula qaf. Dah jumpa tadi qaf, pangkal hidung. Kita jumpa tadi, ni jumpa satu lagi. Nun mati bertemu qaf. Pangkal hidung dan qaf tebal, pangkal lidah naik, bagi tebal. Dengung tebal. Duduk kat tengah. Duduk kat pangkal. Tebal. Dengung dia tebal dan duduk di pangkal. Dengung di pangkal. Okey, dengar saya baca. Ya. Lepas ya, tolak sampai atas dengungnya. Yang tu tolak sampai atas. Dengung pangkal lidah naik. Yang naik pangkal. Yang qalib. Cuba baca. Yang qalib. Yang qalib. Aywa, ahsan. Itu dia bunyi dia. Okey, seterusnya. Berapa ni? Ni hujung ni. Ni tanwin bertemu waw. Okey. Tanwin bertemu waw. Boleh. Tanwin bertemu waw. Hukumnya apa? Kat mana duduk dia? Waw. Tanwin bertemu waw. Idgham. Mudghamah lah. Mudghamah mana mudghamah? Ni. Mudghamah yang ni nombor 2. Level nombor 2. Iaitu sebahagian hidung. Sebahagian di hidung, sebahagian di mulut. Bagi 2. Dua-dua kena keluar. Keluar sama-sama. Mulut keluar sama, hidung pun keluar sekali. Ni dia duduk. Hidung sebahagian, mulut pun keluar kat sebahagian. Suara lah. Suara tu keluar mulut, suara keluar kat hidung. Ambil ayat tadi.
Dia level nombor 2. Mudghamah tadi kan. Kita ambil ayat tadi balik. Tengok. Cara baca dia dengar. Khasi'ah. Lepas bagi dua. Mulut, hidung. Khasi'ah. Mulut kan berbulat. Ni waw. Suara waw. Ni waw, makhraj waw. Masuk kat waw kan? Kan masuk dekat waw. Jadi mulut ni dah jadi waw. Masuk kat waw. Itu nama idgham. Masuk. Mudghamah. Idgham maksudnya masuk kan. Masuk ke dalam baris tanwin kedua ni telah diidghamkan. Kat mana? Kat waw. Masuk kat waw. Sebahagian bunyi di waw dan sebahagian di hidung. Khasi'ah. Mulut keluar sebahagian. Hidung keluar sebahagian. Khasi'ah. Khasi'ah. Wa huwa. Okay, sila baca. Cuba. Khasi'an. Okay. Boleh. Okay, cuba sekali lagi. Kalau yang buka mikrofon tak jelas. Suara tak dengar sangat. Boleh cuba sekali lagi. Tak, suara tak boleh dengar sangat. Siapa yang tadi boleh baca sekali lagi. Ataupun ada soalan nak tanya, boleh tanya. Baca boleh, tanya soalan pun boleh. Kalau yang macam tanwin ni, Ya. maknanya kita macam contoh yang di situ di Hamzah. Ya. Maknanya kita jelaskan dulu harakat Hamzah A baru kita masuk dengung. Okey, sebabnya dia macam ni. Tanwin ni adalah nun mati yang kedua tu, yang disamarkan tu, orang kata tanwin tu disamarkan. Ya betul, tapi sebenarnya yang disamarkan tu adalah nun tu tadi. Nun mati dalam tanwin tu. Okey, kalau an ni ejaan dia hamzah nun mati di atas an. Ini asal tanwin adalah dia ada nun mati selepasnya tu. An, ejaan asal dia begini sebenarnya. An tu dia ada hamzah sebenarnya. Dia nun mati. Jadi hamzah ni baris a tu baris hamzah. Yang satu lagi yang an tu nun mati. Nun mati inilah yang ada pada tanwin tu. Itu orang kata baris tanwin kedua tu adalah nun mati. Khasi'ah tu baris hamzah. Baris kedua tanwin ni adalah nun mati. Baris kedua tanwin inilah yang diikhfakan. Kalau idgham yang dimasukkan pada waw, yang diidghamkan pada waw. Baris kedua. Yang hamzah punya baris tak boleh kacau. Dia kena bunyikan hamzah ni. Sebab hamzah ni memang dia baris atas. Yang nun mati dalam tanwin tu, nun mati inilah baris kedua tanwin. Yang baris kedua tanwin inilah atau nun mati inilah yang diidghamkan pada waw. Jadi hamzah tu kena baris atas. Khasi'ah. Jangan masuk hidung lagi. Lepas tu baru gunnahkan, baru diidghamkan. Mana yang idgham? Baris tanwin yang kedua ataupun nun mati yang ada pada tanwin itu. Khasi'ah. Baru. Dan cara kira harakat macam ni? Dia dua harakat kan? Ketika masuk hidung, gunnah masuk hidung baru kira. 1, 2. Itu cara kira harakatnya. Khasi'ah. Jangan kira lagi. Khasi'ah. Baru kira dua harakat. Sebab nanti terlebih atau terkurang. Ini cara kira harakat dia. Khasi'ah wa huwa hasir. Okey, silakan cuba. Khasi'an wa huwa hasir. Ayuh. Gitu. Ahsan. Bagus. Ada lagi tak? Ada satu. Ada satu lagi. Last. Satu je. Bawah tu tak ada. Aduh ya. Masalah yang bawah. Okey, satu lagi. Ni dah bincang ni. Nun yang bersabdu ni tadi kita dah jumpa satu kan? Nun bersabdu. Martabatnya itulah. Musyaddah. Mana musyaddadah? Musyaddadah tu atas sekali lah ni. Musyaddadah ni yang bersabdu. Guna apa? Kat mana? Seluruh hidung. Seluruh hidung ni. Seluruh hidung guna.
Bila kita lidah kita naik je, suara dah tak ada kat mulut. Mulut tak ada suara dah. Mulut tak ada. Semua suara terkumpul di hidung. Terkumpul di hidung. Ini macam mana baca tadi? Ni. Ni cara baca. Zayyan. Yen. Tekan kat hidung. Penuh. Zayyan. 2 harakat. Cara kira ni. Zayyan. Dah masuk hidung baru kira. 1, 2. Zayyana as-samaa. Zayyana as-samaa. Cuba baca. Yalah, yang ni lah ni, yang terakhir ni. Yang last ni. Zayyana as-samaa. Ayuh. Ahsan. Tu dia. Ini pun dah banyak ni tuan. Dan saya sebagai seorang guru dan saya mengulang balik. Saya mengulang nasihat guru-guru saya. Okey. Bila kita dah belajar sesuatu ilmu dalam bidang tajwid, ini kita fokus gunnah kan? Gunnah. Selepas ini kita kena ulang. Ilmu ni dia macam kuda yang liar. Kuda liar lah. Kuda liar. Kuda liar ni kita sedang menjinakkan dia dan jangan kita berhenti daripada menjinakkan dia. Kita perlu mengulang. Ada beberapa tempat tadi kita bincang tadi. Tolong ulang dari sudut praktikal. Mungkin ilmunya kita ingat kat sini. Ini ingat. Tapi baca Quran secara lafziah ni membetulkan bacaan dengan lidah. Dia kena sama. Sini ingat, sini pun kena baca betul. Jangan ingat sini, baca salah. Banyak orang yang ingat kat sini, dia belajar, dia kena dua-dua. Ingat, dia kat sini, lidah pun kena baca dengan betul. Teori ni teori, sini praktikal. Baca Quran di dua-dua kena kuasai. Teori, praktikal. Teori, praktikal. Teori tahu, dengungnya dekat sini. Syai'ing, dengung kat pangkal. Tapi praktikal mesti pastikan kat sini juga praktikal. Jadi nak praktikal betul dengan teori, dengan ingatan kita, kena praktik lepas ni. Banyak kali. Syai'in qadir. Lagi. Samawati tibaqa. Lagi. Min tafawut. Min futur. ثم ارجعي ينقلب lagi خاسئا وهو حسير زينا السماء. Nampak? Lepas ni ulang. Lepas habis kelas ni, saya maklum, kelas ni tolong berlatih balik. Tolong baca balik. Ada berapa tadi yang kita bincang. Sebab saya kira tak ulang. Saya minta maaf lah. Bukan senang nak dapat kan. Nak dapat bukan senang. Tapi dia boleh hilang sekejap saja. Dia beza sikit dengan saya tak tahu ilmu yang lain pun. Kalau hafazan Quran pun sama. Kalau saya menghafal Quran pun sama juga. Dah hafal memang puas hati. Dah hafal lah puas hati. Jangan leka. Besoknya selepas subuh atau sebelum solat subuh tu ulang balik hafazan tu. Hafazan Quran lah. Orang yang menghafal Quran dia tahulah. Dia kena ulang balik. Jangan berpuas hati selepas hafal. Menghafal sebenarnya senang. Lebih senang lah. Menghafal lebih senang daripada nak menjaga. Nak jaga hafazan daripada ingat. Bukan senang nak jaga hafazan daripada ingat. Dia boleh lupa. Hafazan ni dia pun macam kuda yang liar. Dia kena ikat dia. Ulang balik hafazan tu sebab dia boleh lupa. Allah, bila dah lupa nak ingat balik, ya Allah Tuhan, nak mengulang balik macam menghafal semula kan. Orang yang menghafal Quran saja tahu. Dengan iman kita ni yang nafsu ni tak suka nak buat benda baik ni kan, nak melawan dia supaya nak ulang balik hafazan pun bukan mudah. Jadi selesai belajar, tolong ulang balik yang kita dah belajar ni sebab ilmu Quran ni dia bukan satu ilmu yang mudah untuk dikuasai. Dia adalah satu ilmu kurniaan Allah. Kurniaan Allah SWT, milik Allah. Quran ni milik Allah. Itu sebab siapa yang dapat mahir baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah. Kenapa Allah tambah letakkan sampai ke level itu? Ma'as safaratil kiramil bararah. Orang tu akan mencapai bersama-sama dengan para malaikat yang mulia. Sebab apa?
Orang yang boleh mengulang ni ada orang betul-betul hati dia terpaut dengan Allah. Betul-betul terpaut dengan Allah, cintakan Allah, dia akan cinta. Bukan senang nak mengulang. Kena betulkan niat betul. Kena betulkan niat. Ya Allah, aku baca ni bukan nak ilmu. Kalau orang dia niat, guru saya ajar 5 perkara. Siapa yang dah baca ni, guru saya selalu ingat apa yang pesan guru saya, 5 perkara. Dalam belajar Quran ni tolong doa. Kalau pergi mana-mana doa ni jangan tinggal. Kalau pergi umrah ke lagi lah jangan tinggal. Bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mahir membaca Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku jadi orang yang beramal dengan ilmu Al-Quran yang ilmu Al-Quran atau beramal dengan Al-Quran. Yang ketiga, ya Allah, kurniakanlah aku jadi orang yang menghafal Al-Quran. Yang keempat, ya Allah, kurniakanlah aku jadi orang yang menyampaikan Al-Quran. Yang kelima, ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang memahami isi kandungan Al-Quran. Memahami isi kandungan Al-Quran. 5 ni tolong bacalah dalam bahasa Melayu pun boleh. Kenapa? Sebab untuk menguasai Quran adalah kurniaan Allah. Kurniaan Allah. Jadi kena doa dengan Allah. Nangis-nangis. Ya Allah, aku ni hina ya Allah. Aku tak ada apa ya Allah. Doa dengan Allah. Ya Allah, kurnialah aku ni orang yang cintakan Quran. Jadi aku orang yang mahir dalam baca Al-Quran. Sebab aku nak beramal dengan Al-Quran. Ya Allah, aku nak membaca Quran. Aku ingin berkata-kata. Aku ingin berkomunikasi dengan kau ya Allah. Dengan baca Quran ini, kita tahu apa perintah Allah, apa larangan Allah daripada Al-Quran. Dan dengan aku membaca ini, dapat menghiburkan hati aku. Kita dunia ni sangat deras. Diri kita ni, kita punya iman ni seperti satu pancang yang tercacak di dalam sungai. Air sungai yang deras itu adalah dunia. Ni, tengah menyerang kita ni. Daripada atas, kiri, depan dan belakang. Kita ni, iman kita ni sedang tegak begini, terpancang. Bila-bila masa dia akan mengikut arus itu. Bila-bila masa. Jadi kita perlukan kekuatan untuk kita menjaga diri kita supaya iman kita ni dia teguh begitu ataupun dia boleh melawan arus. Nak melawan arus bukan mudah. Iman kita tak kuat, tuan-tuan puan-puan. Iman kita lemah. Jadi duduk tegak itu. Bila masa dia akan terikut dengan arus sungai yang sangat deras. Jadi perlukan kekuatan dengan Al-Quran. Sekurang-kurang baca Quran itu dapat satu kekuatan. Baca Quran. Jadi nak baca Quran ni mesti dengan bacaan yang betul dan tepat. Supaya dia akan mendapatkan kata roh bacaan Quran itu, kekuatan dan darjatnya berbeza dengan bacaan yang biasa yang kita kurang ilmu. Jadi level bacaan tu kita kena usahakanlah. Perlahan-lahan kena usahakan perlahan-lahan, jangan sampai mendesak sampai kita putus asa nanti dalam menguasai. Dia memang susah ni, bukan senang ya. Saya cakap ni bukan senang. Gunah saja yang kita bincang ni bukan senang. Susah tuan-tuan. Jadi bukan nak menakutkan susah, tapi tolong susah payah kita belajar, tolong berlatih. Lepas ni berlatih. Macam mana cara berlatih dia? Ulang. Yang pertama tadi apa? Ayat 1 tu. Syai'in qadir. Kemudian ayat 3. Samawati tibaqa. Ayat seterusnya, min tafawut, ujung hidung nipis. Min tafawut. Nun mati betul fa, min futur. Tengah hidung. Min futur. Musyaddadah, mim sabdu. Marji'i. Nun mati bertemu qaf atas sekali, tebal. Yang qalib. Hidung. Tanwin bertemu waw. Sebahagian hidung. Hidung, sebahagian hidung. Khasi'an wa huwa hasir. Nun bersabdu seluruh hidung. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Okey. Buat latihan dulu, Sebab minggu depan kita bincang yang lain pula. Banyak kita kena bincang. Jadi kuasai dulu ini 1 minggu. Itu bagus 1 minggu ni. Dalam tempoh seminggu kita baca Quran fokus pada dengung saja. Ni contoh ayat 1 sampai 5.
tuan-puan boleh baca ayat yang lain. Ayat lain dengan ilmu yang saya bagi malam ni lah. Tentang maratibul ghunnah. Boleh Okay, wallahu alam. Ada yang nak baca tak? Kalau ada baca saya semakkan. Ataupun ada soalan lain nak tanya, silakan. Boleh tanya. Ada baca ataupun ada soalan. Satu lagi dekat FB, boleh tak Ustaz tengokkan mungkin rakan-rakan kita dekat FB ada soalan ke nak tanya? Saya hanya baca dekat kita punya aplikasi yang ni ya, Webex ni. Kalau ada lah soalan nak tanya, boleh tanya. Kita bila sebut soal jawab, kita terbuka bukan soalan dalam bidang ni saja. Maksud saya dalam surah ini saja, dalam bidang ghunnah saja. Untuk pengetahuan, saya mengajar memang fokus pada talaqi dan musyafahah, iaitu bidang fardu ain baca Quran. Fardu ain maknanya kita betulkan bacaan ayat Quran ini mengikut bacaan yang tepat. Jadi fokusnya tak banyak, fokusnya sikitlah. Fokusnya baca surah Al-Mulk ayat 1 sampai 5. Bidang yang dibincangkan maratib ghunnah, itu saja. Tapi bila soal jawab, boleh tanya semua. Dalam bidang Quran tu boleh tanya semua. Tak semestinya dalam perkara yang kita baca hari ini. Okey, boleh. Terutama guru-guru Al-Quran yang mengajar kena boleh tanya kalau nak bincangkan apa perkara, insya-Allah saya cubalah semampu yang saya boleh, dan tak mampu saya akan rujuk pada guru saya Assalamualaikum Ustaz. Okey, ada 2 orang tadi. Okey, siapa nak tanya dulu, silakan. Silakan. Saya bukan nak tanya, saya nak try baca yang khosi'am tu. Jap, khosi'am tu. Okey. Okey, silakan. Silakan. 2 bagi 2. Ghunnah ni mudghamah ni hidung sebahagian, mulut sebahagian. Khosi'am wa huwa. Cuba. Khosi'am wa huwa hasib. Okey, aywa ahsan. Tahniah, tepat. Bagus. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Okey. Ada lagi? Ada lagi tak tanya? Ada baca nak ke atau macam mana? Saya dah bagi tip tadi Saya bagi tip kena mengulang lepas belajar ulang. Kemudian apa tadi? Doa. Mudah je. Allah jadikan aku orang yang mahir membaca Al-Quran. Okey, ada 5 tadi. Ya Allah jadikan aku orang yang beramal dengan Al-Quran. Okey, dan ada 5 lagi tadi. Lepas doa, kita jaga doa tu kepada Allah, dan kemudian dalam kita beramal dengan Al-Quran, dalam kita membaca Quran, kita kena terus belajar. Pasal ya Allah terus, ya Allah jadikan aku orang yang terus mempelajari Al-Quran. Sampai bila nak berhenti belajar Quran? Sehingga kita meninggal dunia. Jangan berhenti belajar Quran. Sebab ilmu Quran ni dia tak habis. Banyak ilmu Quran ni dia tak habis. Lagi kita belajar, lagi nampak yang perlu kita tahu. Saya pun tak berhenti lagi belajar. Tak habis lagi. Okay, tak habis lagi. Tak habis. Banyak benda Quran ni yang kita perlu kuasai. Banyak lagi. Ada nak baca, nak tanya boleh, silakan. Ustaz nak baca boleh? Boleh. Yang mana? Nak baca semua sekali ke? Ayat 1 sampai 5. Cuba boleh. Ayat 1 sampai 5 boleh. Kalau bagi 1 sampai 5 pun boleh. Saya semakkan. Okey, saya paparkan. 1 sampai 5. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur.
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما Okey, ترى Jangan Ustaz. sekejap ya. Okey, samawati ni ambil hujung hidung. Samawati hujung hidung. Memang susah sikit lah, tak apa, pelan-pelan. Cuba dulu. Samawati maintain kan. Tibaqa. Cuba samawati. سماوات طباقا Itu masih tengah. Itu tengah hidung. Hujung, turun lagi ke hujung. Samawati. Dia macam tak masuk hidung. سماوات طباقا Okey, saya bagi latihan dia. Cuba keluar mulut je. سماوات طباقا Okey, sekejap ya. Latihan dia macam ni. Keluar kat mulut saja dulu. Mulut macam mana? Suara mulut saja. Samawati. Mulut. Mulut saja. Suara mulut. Samawati. Suara mulut. Hidung jangan masuk. Itu dah masuk hidung. Mulut. Cuba keluar mulut. سماوات Suara mulut. Cuba keluar mulut. Cuba. سماوات jangan Samawati. Lepas ti, suara mulut je. سماوات طباقا Okey, tak apa. Untuk peringkat awal masuk hidung pun telah satu kejayaan sebenarnya. Cuma ini yang saya ajar ni untuk pengetahuan ini level aras tinggi. Ada level aras tinggi ya. Masuk aras tinggi apa? Kalau sebagai seorang guru tu, aras tinggi aras paling suka. Jadi kalau puan tak dapat pun tak apa. Jangan risau. Dapat masuk hidung dengung sudah berjaya. Jadi sekarang ni cuma saya beritahu. Dengung yang puan pakai adalah dengung tengah hidung. Patutnya hujung hidung. Tapi belum jumpa tanda. Tanda dulu. Okey. Teruskan lagi baca. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Okey, ini pasal puan tak dapat hujung hidung lagi. Dengung ni pun tengah hidung juga. Sepatutnya hujung hidung. Tandakan Okey, cuba teruskan. Farji'i. فارجع البصر هل ترى من فطور. Okey, ini betul. Terus. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Okey, terus. ولقد زينا السماء. Tekan kat hidung penuh. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما Apa tak cukup Ustaz? Okey, berhenti pada bimasabi. Bisabihi. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح Terus waja'alnaha رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب الشعير. Okey, Aywa, ahsant. Okey, ada dua tempat tu, tak apa. Itu pun dah banyak yang dapat dibunyikan dengan tepat dengung tahniah apa pun bagus. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, sekadar tu dulu untuk hari ini. Jadi insya-Allah akan datang kita akan bincang lagi hukum tajuk yang lain untuk kita sentuh untuk penambahbaikan bacaan Al-Quran kita pada masa akan datang insya-Allah. Jadi saya akhiri dengan bacaan Sadaqallahul Azim. Saya doa dulu, aminkan sama-sama insya-Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يسر ولا تعسر وتمم بخير اللهم إنا نستحفظك ما علمتنا وذكره عند حاجاتنا إليه ولا تنسيناه أبدا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radhi atas sesi pengajaran dan majlis ilmu kita sebentar tadi. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat istiqamah dengan ilmu yang kita dapat ini. Mudah-mudahan kita dapat terus berlatih, insya-Allah Ustaz, belajar dan kita ulang sekiranya ada apa-apa pertanyaan, ada kemusykilan, insya-Allah pada sesi akan datang boleh kita beri ruang untuk bertanya dan memperbetulkan bacaan kita di hadapan Ustaz, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita untuk duduk dalam kelas Al-Quran ini, dia menjadi saksi di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Al-Quran di hari akhirat kelak, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih pada semua yang istiqamah, yang sama-sama dengan kita sehingga ke akhir majlis ilmu kita. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada hari Isnin pada waktu yang sama pada minggu hadapan, insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz atas perkongsian sebentar tadi. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Dan terima kasih kepada semua. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang dan silap itu daripada diri kita sendiri. Sama-sama kita tutup majlis kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallahul azim. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz dan terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz.